Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi kita sama-sama meneruskan pelajaran kita, dan untuk hari ini sama-sama kita akan melihat, mendengar dan membaca bersama-sama insya-Allah daripada ayat 46 hingga ayat 52 dari surah Al-Anfal. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran boleh buka ke halaman 183. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah ayat-ayatnya kami akan bawakan sebentar saja lagi dengan jelas ke layar masing-masing. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman yang bersama dengan saya daripada awal hinggalah akhir, dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua dan diberkati kehidupan kita di dunia dan dipermudahkan perjalanan kehidupan kita di akhirat nanti. Baik, sebelum kita nak mulakan, saya ada dua permohonan, dua permintaan, dua rayuan, dua request. Yang pertamanya saya nak request kepada teman-teman, boleh tak bantu saya untuk kita panjang-panjangkan ilmu ini dengan menekan button share. Kita tekan share dahulu, ataupun mungkin kita boleh bantu suami kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Mungkin kita tag kawan-kawan yang kita nak bantu mereka meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Mungkin kalau kita direct nak ajar, contohnya anak nak ajar ayah ataupun ibu,
Mungkin sebagai parentnya ada ego masing-masing. Ataupun isteri nak ajar suami susah. Biasalah suami dia ada egonya sendiri. Mungkin tak boleh. Susah kita nak tegur suami kita. Jadi tagkan suami. Pelajaran ini insyaAllah secara tidak langsung sahabat-sahabat sebenarnya membantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Mereka yang kita nak bantu belajar. Yang pertama. Yang kedua, saya nak ajak teman-teman boleh tak kita komen dahulu seorang sekali. Mudahnya mengaji Al-Quran. Kenapa saya nak ajak komen mudah mengaji Al-Quran? Kerana kita nak tanamkan dalam pemikiran kita, dalam diri kita dan kawan-kawan kita bahawa sebenarnya mengaji Al-Quran ini bukanlah payah. Sebenarnya mudah dan senang. Jadi oleh itu jom kita dapatkan dahulu komen mudahnya mengaji Al-Quran dan jangan lupa untuk menekan button share. Baik, macam mana? Semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, berikan saya tanda cap jari ataupun thumbs up ataupun like ya, sebagai tanda sahabat-sahabat semua dah bersedia untuk kita mulakan pelajaran kita hari ini. Diharapkan semuanya bersemangat ya untuk sama-sama kita belajar. Baik, kita baca bacaan isti'azah memadai. Semalam ada soalan daripada teman yang tanya kenapa kita mula baca isti'azah, kenapa tidak basmalah Baik, disunatkan kita membaca di pertengahan surah memadai dengan membaca isti'azah. Kecuali jika kita mulakan pada awal surah. Tetapi awal surah pun bukan ke semua surah yang dibaca basmalah. Surah Al-Bara'ah tidak dibacakan basmalah. Kalau sahabat-sahabat buka Al-Quran pun, surah tersebut tidak terdapat tulisan basmalah sebelum bermulanya surah tersebut. Jadi, tidak perlu kita baca. Pertama. Yang kedua, surah Al-Fatihah. Basmalah dalam surah Al-Fatihah itu wajib dibaca, bukan sunat lagi. Dalam surah lain ianya adalah sunnah muakkadah, sunat yang dituntut untuk kita baca basmalah. Iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah satu yang sangat-sangat dituntut. Manakala dalam surah Fatihah ianya bukan lagi sangat-sangat dituntut, malahan jatuh hukum wajib kerana dia merupakan ayat pertama daripada 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi memadailah kita membaca isti'azah. Kalau kita baca, dia adalah adab-adabnya. Saya pernah buatkan perkongsian tentang kaedah ataupun uslub dan hukum cara membaca isti'azah dan basmalah. Tapi insya-Allah jika ada permintaan, jika ada pertanyaan di masa akan datang, saya akan buat satu slot khusus untuk tajuk tersebut ya. Baik, diharapkan sahabat-sahabat teman-teman akan menulis ya. Ada yang tolong tulis poin-poin yang nak saya sampaikan sebentar lagi. Sepanjang perkongsian ini bukan saja untuk kita bantu diri kawan-kawan kita, juga kita nak bantu diri kita. Baik, semua diharapkan dah bersedia. Kita bacakan dengan A dengan U itu perbezakan dia. A di makhrajnya di pangkal kerongkong, Ain di pertengahan kerongkong, Zu di hujung lidah. A'udzu billah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Baru ditutupkan mulut di akhir menyempurnakan bunyi mim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat ke-46 dari surah Al-Anfal. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Ti, bukan wa'ati. Kalau sebut ti di sini ramai orang tertukar dengan huruf ta. Huruf ta dan huruf ta berbeza. Wa'ati'ullah, bukan wa'ati tapi ti ya. Kemudian makhrajnya di pertengahan kerongkong. Lafz jalalah ini dibaca tebal kerana datang sebelumnya huruf ain yang berbaris dhammah dengan kadar panjang 2 harakat. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Su dibaca 2. Wa dengan ra masing-masing 1 harakat. Su 2 harakat. La 1. Hu 2 harakat. Wa la tanaza'u. Wa la tanaza'u. Jadi perhatikan yang mana 1, yang mana 2 itu mestilah dibezakan betul-betul. Dijaga, disiplin betul-betul. Jangan ada yang sampai tertukar. Fatafshalu di hujung lidah. Zal makhrajnya di hujung lidah itu keluar di antara 2 gigi, menyentuh 2 gigi di atas.
وَتَذْهَبَ ri dibaca nipis, ri. Jangan baca ri, itu tebal. Salah. Yang di sini dibaca nipis ra-nya. Rihukum hahihu. Ha pedas. Jangan baca hukum tapi hukum. Begitu ya. Wasbiru. Kalau waqaf. Jangan baca was, jadi huruf sin nanti. Di sini huruf sad. Wasbiru. Innallah. Di sini wajibul gunnah. Dengungkan dulu 2 harakat. Jangan baca innallah. Tak betul. Yang betulnya innallah. Dan lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hama'as sabirin. Dan diwaqafkan dengan ma'ari li sukun sekurang-kurang 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Jangan kurang. Jangan waqaf dengan ma'as sabirin. Itu tak betul. Ataupun kita masuk nun awal jadi sabirin. Juga tak betul. Mestilah sabirin. Di hujung baru masuk ke nun. Kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau boleh jangan hanya mendengar, tapi ikut saya baca bersama-sama. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Baru berhenti. Okey, boleh belajar sesuatu diharapnya. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk tekan button share, kita kongsikan ya. Bantu saya untuk kita panjang-panjangkan ilmu ini. Apa kata sekali lagi kita tarik nafas dan kita baca bersama-sama. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Baru berhenti baca di situ. Bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita ada sambungan lagi. Kita baru pada ayat yang pertama. Hari ini kita baca tak banyak. Satu hari, satu muka surat saja. Pada halaman 183 dari ayat 46 hingga ayat 52 surah Al-Anfal. Kita nak teruskan ayat yang ke-47 dari surah Al-Anfal. Masih bersemangat ya? Kalau masih bersemangat boleh tak saya dapatkan thumbs up ya? Baik, jom kita teruskan. Sahabat-sahabat, jangan lupa untuk menekan button share. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي وَلَا satu la 2 harakat. Ta 1 ku 2 nu 2. كَالَّذِينَ خَرَجُوا ju 2 harakat. Ikhfa hakiki di sini. Asalnya min jadi mi, samarkan. Itu maksudnya ikhfa. Dengan kadar panjang 2 harakat. Diyarihim. Di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Dalam hukum mim mati, hanya ada satu saja hukum ikhfa syafawi, iaitu huruf ba. Mim mati bertemu ba. Senang sangat kita nak ingat. Dan sahabat-sahabat perhatikan mim mati tersebut di dalam Al-Quran Rasam Usmani, dianya tidak ditulis tanda mati. Tidak ada tanda sukun di atasnya. Diyarihim bataran. Di sini idgham bi gunnah. Daripada bataran jadi ra, 2 harakat. Wari'a 4 atau 5 harakat. 2 harakat di sini dengungkan. An-nasi wa yasuddu. Dal itu bersabdu. Tekankan. Wa yasudduna an. Di sini ikhfa hakiki. Samarkan daripada an sabilillah jadi
an sabilillah. Dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat pada perkataan lafzul jalalah. Bila waqaf, jangan kurang dari 2. Jangan waqaf dengan sabilillah. Itu tak betul, ya. Kemudian kita jumpa jim kecil di atasnya itu waqaf jaiz, boleh waqaf di situ. Kita ibtidak terus pada wallahu bima. Lafz jalalah dibaca dengan tebal, 2 harakat. Wallahu bima ya'in di pertengahan kerongkong. Ya'maluna muhit. Ta di sini diberikan lantunan, nama hukumnya khokholah akbar. Dia maafkan khokholah kubra, silap. Khokholah kubra. Diberikan lantunan di sini. Muhit. Dan bila bulat itu nak dilepaskan genggaman huruf ta itu, bulatkan mulut. Jangan pepeskan jadi muhit. Tak betul. Yang betulnya muhit. Baru sempurna. Kemudian kita dengarkan dahulu ayat ini sebelum kita nak teruskan ayat seterusnya. Sahabat-sahabat, ayat ini mungkin agak sedikit panjang. Kalau perlu pendek, saya akan pendek-pendekkan. Bacakan dengan khita'ah yang lebih pendek untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafasnya, ya, insyaAllah. Kita dengarkan dahulu. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Boleh dapat belajar sesuatu diharapkan teman-teman. Saya kiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat. Sekali lagi saya nak ajak teman-teman, jangan lupa untuk tekan button share. Kita kongsikan dahulu, insya-Allah. Jika kita dapat belajar sesuatu, insya-Allah mereka, ahli keluarga kita, pasangan kita juga, anak-anak kita juga dapat belajar sesuatu, insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, saya nak ajak teman-teman, jom kita dapatkan dahulu komen seronoknya cinta Al-Quran. Kalau tadi kita tanamkan dalam minda kita bahawa mengaji Al-Quran ini mudah, sekarang kita tanamkan dalam pemikiran kita bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya seronok. Seronoknya mengaji Al-Quran. Jom kita komenkan dahulu di ruangan komen. Boleh seorang sekali, ya sahabat-sahabat, be supportive kepada saya dan tim kita supaya kami lebih bersemangat untuk melakukan perkongsian. Kita buat live ini setiap hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari sahabat-sahabat cuti pun kami bekerja. Bukan bekerjalah, berkongsi ilmu. Berkongsi, kita tidak anggap ini sebagai satu kerja. Sebab itu mereka yang bersama dengan kita untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, kita gunakan istilah ahli kepada mereka. Ahli kita, ahli keluarga besar Fatihah Learning Center ini, iaitu ahli cepat Quran. Jadi sahabat-sahabat, ya, marilah bersama-sama dengan kami, bantu kami juga untuk membantu manusia dan insan-insan di luar sana yang tercari-cari untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. وَإِذْ di hujung lidah. Zayyana, ya bersabdu. Zayyana lahumus. Mim baris depan ini kita naik terus di atas shin yang bertanda sabdu. Di sini alif lam syamsiah. Lahumus syaitanu a'malahum. Idhar syafawi di situ sempurnakan saja. Wa qala la ghaliba lakumul. Kena hati-hati di sini. Wa satu, qa dua, la satu, la yang kedua ni 2 harakat. Wa qala la 2 harakat, gha 2 harakat,
libalakumul, ni semua satu, libalakumul yauma, yaum, uncungkan mulut, ma minan, dengungkan di sini 2 harakat, wajibul ghunnah, minan nasi wa in, dengungkan di sini wajibul ghunnah sekali lagi 2 harakat, wa inni jarul lakum, jarul di sini idgham bila ghunnah, daripada jarun, ron, rin, run bunyinya, run, tapi datang lam jadi hukum masuk tanpa dengung, idgham bila ghunnah, jarul lakum. Dan kemudian di sini waqaf sili, afdalnya diteruskan, tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, pilih untuk berhenti, ibtidak pada falam, dengungkan dulu. Baik sahabat-sahabat, kalau tak ingat nama hukumnya, lihat ada tak tanda sabdu di atas mim ataupun di atas nun. Maafkan, saya terlupa tutup echo tadi penjelasannya. Diharapkan tidak mengganggu, diharapkan tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu mengganggu. Terima kasih ya yang tulis komen di ruangan bawah. Terima kasih. Falamma tara'atil, atil, ta baris bawah ni naik di atas lam, fi'atani nakasa, nakasa ala, nakasa ala, so nak ke a, jangan lambat, aqibaihi wa qala inni, in, dengungkan dulu 2 harakat, ni bari 4 atau 5 harakat, masukkan beserta dengung di sini idgham bi ghunnah 2 harakat, ming, ifa hakiki di sini 2 harakat, kum, idhar syafawi di sini, sempurnakan saja, in, wajibul ghunnah 2 harakat, ni, dibacakan panjang 4 atau 5 harakat, ara, a 1, ra 2 harakat, ma la tarau, ma la tarau, ma 2, la 2, tarauna in, dengungkan wajibul ghunnah 2 harakat, ni, panjangkan 4 atau 5 harakat, akhafullah, dan diwaqafkan di sini dengan tebal lafz jalalah tersebut sekurang-kurangnya 2 harakat. Wallahu syadidul iqab. Dan sekali lagi diberikan lantunan di sini qaqalah kubra. Ya? Baik, jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Maafkan tadi saya terlupa untuk tutup echo itu. Bila saya buat penjelasan tu ada sedikit bunyi gema. Diharapkan sekarang dah okey ya. Terima kasih yang tolong tulis di ruangan komen tadi untuk memperingatkan kita. Kadang kita tak perasan kita buat live ini bukan boleh edit-edit lah, kita dah terus ni. Sekarang ini kita secara langsung bersiaran dari Fatihah Learning Center bersama dengan sahabat-sahabat ni, rahmati Allah. Baik, kita teruskan pada bacaan ini. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
iqab. Baru berhenti di situ. So far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan ini. Terima kasih yang tolong bantu saya panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan menekan button share. Yang belum lagi, saya merayu dan memohon kepada sahabat-sahabat untuk bantu saya dan teman-teman yang lain supaya kita lebih terus bersemangat untuk melakukan perkongsian ini. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Yaqulul, lam baris depan ini terus naik di atas lam yang bertanda mati di sini adalah lam qamariyah. Munafiquna walladzina fi qulubihim. Di sini mim mati bertemu mim idgham mislan saghir dibacakan dengan dengung dua harakat. Jangan lupa. Maradun, maradun. Di sini hukum izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi tanwin, jangan dipanjangkan. Maradun gharraha. 4 atau 5 harakat. Ula, itu dibaca 1 harakat. La 4 atau 5 harakat. Haulai dinuhum. Hum, bukan hum. Jangan baca hum tapi hum. Ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum itu. Kemudian wa mai, di sini idgham bi gunnah. Daripada wa man jadi mai, masuk beserta dengung 2 harakat. Yatawakkal, lam itu tanda mati. Ala Allah, lafz jalalah di sini dibaca tebal 2 harakat. Ala Allahi fa in, dengungkan in 2 harakat di situ, wajibul gunnah. Fa inna Allah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ha azizun, idhar halqi, sempurnakan saja zun. Hakim. Baik, kalau sahabat-sahabat tak ingat, Ustaz, saya tak ingatlah izhar halqi ni, nama hukumnya dan huruf-hurufnya. Baik, saya nak bagi tahu sahabat-sahabat tips yang sangat mudah. Kalau jumpa dalam Al-Quran huruf baris 2 di hadapan dhammatain yang tulis macam 69 ini, itulah izhar halqi. Kalau ditulis macam 99 ini bukan hukum izhar halqi. Ini sama ada hukum idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ataupun hukum ikhfa hakiki. Baik, kalau izhar halqi beginilah cara tulisnya. Sedangkan kedua-duanya merupakan dhammatain, 2 baris di hadapan. Tetapi cara tulis yang berbeza untuk memaklumkan kepada kita di sini hukum dan cara bacaan yang berbeza. Contohnya kalau di sini tadi jelaskan, di sini kalau kita nak sambung dia jadi idgham bi gunnah. Hakimu walau, itu kalau nak sambung. Kalau waqaf, mim itu diberikan tanda mati mendatang. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini sahabat-sahabat. Jangan hanya mendengar, kalau boleh ikut kita baca bersama-sama. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن Allah azizun hakim. Baru berhenti di situ. Masih bersemangat ya, diharapkan sahabat-sahabat kita nak masuk ayat ke-50 dari surah Al-Anfal. Hari ini kita baca sampai ayat 52 saja. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersabar dan masih bersemangat untuk sama-sama kita habiskan pelajaran kita hari ini ya, insya-Allah. Baik, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan teman-teman jangan lupa untuk menekan button share ya. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Walau tara, dibacakan ra itu 4 atau 5 harakat. إذ يتوفى الذين كفروا nakafarul. Jadi ra baris dhamma ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah. Jadi ada beberapa huruf yang tidak dibaca di sini
Waw tidak dibaca, huruf alif zaidah ini sudah tentulah tidak dibaca, dan hamzah wasal ini tidak ada fungsi barisnya. Jadi 3 huruf yang hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaannya. Ya. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul la itu dibaca 4 atau 5 harakat. Ikatu yadribuna wujuhahum. Dha makhrajnya di tepi lidah. Dha ni memang antara huruf yang ramai orang sukar nak sebut ya. Contohnya waladhdallin itu dalam surah Fatihah tu ramai yang masih lagi tidak dapat menyebut dengan betul. Bagi teman-teman yang nak memperbaiki makhraj huruf satu persatu, nak membezakan yang mana za, yang mana dha, yang mana sa, yang mana tha, dan pelbagai lagi untuk memperkemaskan sebutan huruf, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami kirimkan buku asal dan tajwid ke rumah anda, insya-Allah. Ataupun mungkin kita nak ajar anak kita, nak ajar suami kita mungkin susah, sahabat-sahabat juga boleh dapatkan buku tersebut untuk hadiahkan kepada mereka. Yadribuna wujuhahum, idhar syafawi di sini. Wa adbarahum, ada lantunan di sini khakhala surah. Wa adbarahum wa dhuqu, dhu dua, qu dua, azab, di hujung lidah, azabal hariq. Dan qaf seperti mana huruf ta, bila nak lepaskan pantulan itu bulatkan mulut, jadi hariq. Jangan baca hariq, tak betul. Jangan pepeskan mulut, bulatkan mulut. Mula-mula ra tu nipis dulu, riq. Bila nak lepas tu bulatkan mulut gitu. InsyaAllah dipraktiskan lama-lama bolehlah dapat dengan baik, insyaAllah. Kita bacakan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Okey, boleh ikut. So far macam mana penguraian dan penyampaian saya ini? Terlalu lambat, terlalu slow, terlalu laju atau bagaimana? Mungkin teman-teman boleh tulis sedikit di ruangan komen ya. Dan juga kalau boleh saya nak tahu sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini berada di mana sekarang ini, di wilayah mana, negeri mana, negara mana. Perkenalkan diri anda, insya-Allah. Dan saya yakin dan percaya ramai di kalangan sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini telah membuat make friend ataupun jumpa kawan baru sepanjang kita belajar mengaji Al-Quran ini. Alhamdulillah, semoga persahabatan kerana Allah ini berkekalan hingga syurga, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Diharap sahabat-sahabat masih bersemangat. Kita pada kedudukan ayat ke-51, ayat kedua terakhir untuk pelajaran hari ini. Dha di hujung lidah. Dzalika bima qaddamat, ada bunyi angin itu, bunyi hamasnya. Mat aidikum, idhar syafawi. Wa an, dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Wa anna Allah laysa bidhalla, lam bersabdu, bidhallamil. Di sini idgham bila gunnah, asalnya bidhallamin, tapi datang lam masuk tanpa dengung jadi mil. Bidhallamin lil abid. Dan dal diberikan lantunan tetapi pepeskan mulut. Jangan macam qaf tadi kita bulatkan. Abid. Kalau dal kita bulatkan jadi abid. Tak betul. Itu salah ya. Jadi perhatikan. Ba, jim dan dal pepeskan. Qaf dengan ta bulatkan. Itulah 5 huruf khakhalah. Kita dengarkan dahulu ayatnya.
Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Barulah berhenti dan masuk kepada ayat yang terakhir. Tapi sebelum kita masuk ayat yang terakhir, sekali lagi saya nak sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini, kita mengenakan hukum sunat muakkadah untuk kita sama-sama share, ya. Share dan share, insya-Allah, supaya kita ada keberkatannya, kita juga mendapat pahala ilmu yang berterusan, insya-Allah. Baik, kita mulakan ayatnya ini. Kadabi ali fir'auna walladzina min. Di sini dibacakan dengan ikhfa 2 harakat, tetapi dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Min qablihim, qab ada lantunan di sini, khakhalah. Lihim, dan diwaqafkan di sini. Him bukan lihim tapi lihim. Beza him dengan him. Ha baris bawah bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi hati-hati teman-teman. Siapa yang buat silap sebelum ini, jadi lepas ini perbetulkan. Kafaru bi ayatillah. Kafaru, ka dengan fa masing-masing 1 harakat, ru 2, bi 1, a 2, ya 2. Tillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis. Datang sebelumnya baris kasrah, perhatikan. Kalau lafz jalalah datang sebelumnya baris dhammah ataupun baris fathah begini, di sini cantik. Ada 3 contoh. Kalau lafz jalalah, perhatikan, datang sebelumnya baris kasrah dibaca nipis. Bi ayatillah, nipis. Manakala di sini baris fathah dibaca innallah, itu tebal. Begitu juga di sini dibaca tebal. Fa'akhadhahumullah, dibaca tebal, ya. Kalau sebelumnya baris fathah ataupun dhammah, baca tebal. Kalau sebelumnya baris kasrah, baca nipis, ya. Diharapkan sahabat-sahabat belajar sesuatu. Bi ayatillahi fa'akhadhahumullah, dibacakan tebal di sini 2 harakat. Bidhunubihim. Kemudian dengungkan dulu 2 harakat, wajibul gunnah. Nallaha qawiyyun. Qawi, tekankan ya itu bersabdu. Qawiyyun. Di sini ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Yun syadidul iqab. Iqab, dan diberikan lantunan huruf qaqalah kubra di sini. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadhahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Barulah berhenti. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya daripada ayat 46 hingga 52, sekarang ni saya nak ajak semua sekali, jom kita baca bersama-sama daripada awal ayat muka surat 183 sehinggalah akhir ayat surah Al-Anfal ayat yang ke-52. Diharapkan sahabat-sahabat bersedia, siapa nak betulkan kedudukan, nak minum air silakan. Juga sebelum itu saya nak ajak sahabat-sahabat, jom kita tekan seorang sekali lagi button share, boleh tak? InsyaAllah selepas kita habis baca ni, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan kami mengirimkan sebuah buku asas dan tajwid serta rakaman buku tersebut kepada anda. Dan saya yakin dan percaya ramai yang bersama dengan saya sekarang ini telah pun mendapatkan buku tersebut. Alhamdulillah, manfaatkanlah. Jika ada sebarang soalan, hubungi kami.
untuk sebarang pertanyaan. Yang belum lagi mendapatkannya, insya-Allah sekejap lagi saya bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan buku tersebut. Kita baca dahulu dan kita mulakan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulahu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله
ربهم إن الله قوي شديد العقاب. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya sampaikan untuk kali ini. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian tersebut. Yang mana yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jom kita pakat lepas ni, siapa yang nak bantu ahli keluarganya, kawan-kawannya mengaji Al-Quran, kita kongsikan dengan kawan-kawan kita untuk bersama dengan saya pada janji temu mengikuti waktu yang saya bagi tahu tadi setiap hari, insya-Allah. Kita ajak ramai-ramai dapat belajar, insya-Allah. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi, kepada mereka yang telah mendapatkan buku asas dan tajwid, manfaatkan buku tersebut dan rakamannya. Yang mana yang belum lagi mendapatkan 2 buah buku daripada kami, sahabat-sahabat, saya nak mengajak teman-teman untuk menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Bagi mereka yang menjadi ahli cepat Quran, selain daripada mengikuti live yang kita berikan setiap hari ini, mereka mendapat beberapa keistimewaan tambahan. Antaranya kita kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid beserta rakamannya. Kita telah rakamkan daripada awal. Sangat sesuai sama ada untuk mereka yang nak belajar balik daripada asas, nak betulkan kembali makhraj huruf, panjang dan pendek, tanda mati, tanda sabdu. Kemudian kita akan belajar hukum-hukum tajwid satu persatu beserta dengan contoh-contoh yang dibawa mengikut hukum-hukum yang tertentu. Jadi senang. Bila kita belajar begini, kita baca dalam satu muka surat banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat pada satu masa yang sama. Jadi mungkin agak sukar nak mengingati keseluruhannya. Jadi kalau ikuti daripada rakaman buku asas dan tajwid ini, sahabat-sahabat akan belajar satu tajuk, satu pelajaran, satu video, satu pelajaran, satu tajuk, satu video, satu muka surat. Keseluruhannya ada hampir 200 video pelajaran daripada rakaman kedua-dua buah buku ini. Bukan 2 buku, bukan 2 video, bukan 20, tetapi hampir 200. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang boleh diakses melalui aplikasi rakamannya itu, melalui aplikasi yang kita bina iaitu Cepat Quran, ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Begitu juga selain daripada itu, mereka yang mendaftar hari ini, kita berikan 3 bonus tambahan, iaitu kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Sangat bermanfaat. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid dalam nota yang setebal lebih daripada 30 muka surat yang kita berikan secara percuma. Dan juga kita nak berikan rakaman bacaan Al-Quran dari masa ke masa. Kita berikan 30 juzuk. Keseluruhannya ada hampir lebih dari 600 video pelajaran. Jadi campur lagi dengan 200 daripada buku asal dan tajwid, ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran keseluruhannya itu. Dan juga diberikan konsultasi. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, pertanyaan, nak boleh berhubungi kami. Kita boleh buat appointment di pusat pengajian kita ataupun melalui video call di atas talian. Walau di mana saja sahabat-sahabat berada sekarang ini, dari Semenanjung Malaysia ke, Sabah Sarawak ke, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja, kami telah menerima pendaftaran keahlian daripada rakyat umat Islam dari seluruh pelosok dunia, khususnya mereka yang boleh bertutur bahasa Melayu lah. Doakan supaya suatu hari nanti kita dapat buat satu aplikasi mengaji Al-Quran dalam versi bahasa Inggeris untuk kita bantu lebih ramai untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, marilah bersama saya dalam bahtera ini. Mari kita berlayar bersama-sama untuk sama-sama kita bukan saja bantu diri kita, tapi kita bantu umat Islam yang lain untuk dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah. Ataupun sahabat-sahabat boleh, yang mana yang dah pandai mengaji Al-Quran itu, mungkin boleh hadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada pasangannya, anak-anaknya, kawan-kawan atau ahli keluarganya, insya-Allah. Kalau kita duk berikan hadiah buku, kasut, baju saja, mungkin kali ini kita boleh tukar untuk berikan hadiah satu kaedah belajar mengaji Al-Quran yang cepat, yang mudah difahami, senang diikuti, insya-Allah, dan boleh ikuti live kita yang kita lakukan setiap hari. Ada tak yang nak dapatkan keseluruhan itu? Kalau ada yang nak, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada komitmen bulanan, tidak ada komitmen tahunan. Maksudnya tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali untuk seumur hidup. Sekali untuk seumur hidup.
komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat print screen nombor yang tertera di bawah ini 011162179797, itu nombor WhatsApp admin kami, talian hotline kita. Jadi sahabat-sahabat boleh WhatsApp selepas ini. Selepas habis live ini terus WhatsApp, boleh print screen dulu ataupun boleh tulis. Siapa yang tak tahu macam mana nak print screen Ustaz, macam mana nak tulis, saya pen tak ada, apa yang nak buat, saya nak bagi yang lebih mudah. Sahabat-sahabat tulis di ruangan komen nombor telefon masing-masing. Nanti admin kami akan rekodkan nombor telefon tu, kami akan hubungi balik nanti. InsyaAllah kami akan hubungi dalam masa terdekat. Bagaimana cara untuk mendaftar dalam tu, sahabat-sahabat kalau ada persoalan nak tanya, boleh tanya admin kami insyaAllah. Siapa yang nak jadi ahli, kalau tak tahu macam mana nak print screen nombor di bawah ini, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. InsyaAllah nanti kita hubungi kembali. Ataupun sahabat-sahabat yang familiar pernah buat pendaftaran secara online, boleh buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Boleh pergi ke website www.cepatquran.com, buat pendaftaran di situ sendiri. Dan kalau ada persoalan juga, tanya, rujuk kepada nombor telefon yang kita berikan di bawah ini. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berapa yuran nak jadi ahli cepat Quran ini? Saya nak bagi tahu teman-teman, yuran keahlian itu kita buat disclaimer awal-awal, bukanlah nilai ilmu yang kita berikan. Kerana nilai ilmu itu tidak ada harganya. Itu merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa kalau kita meletakkan nilai, dan ianya tidak ada nilai. Tidak sama kalau kita himpunkan seluruh harta dunia ini nak dibandingkan dengan walau satu huruf daripada Al-Quran. Kita hanya mengenakan yuran keahlian itu untuk menampung kos buku kita, kos penghantaran sedikit sebanyak, kos rakaman yang kita lakukan, kos studio dan sedikit sebanyak ini sahaja. Dan sangat-sangat minimum. Untuk menyediakan rakaman hampir 800 itu pun menelan belanja puluhan ribu. Tapi untuk teman-teman yang nak kami bantu mengaji Al-Quran, yurannya bukan puluhan ribu, even bukan 1000, bukan 500, bukan 400, bukan 300. Untuk hari ini, siapa yang daftar untuk seumur hidup hanya membayar RM270 sahaja. InsyaAllah boleh belajar sampai bila-bila, sampai akhir hayat insyaAllah bersama dengan kita dalam bahtera ini. Bukan saya saja, kawan-kawan kita yang lain untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita membantu lebih ramai lagi. Itulah misi dan visi kami, untuk membantu seramai mungkin umat Islam dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan jika ada di kalangan teman-teman yang mengalami masalah kewangan yang sangat kritikal, sangat teruk, tetapi sangat berhajat untuk belajar mengaji Al-Quran, hubungi kami insyaAllah. Ada jalan, kita cuba tolong bantu. Kalau yang kita bolehlah Yang mana yang berkemampuan, marilah bersama kami menjadi ahli. Yang mana yang betul-betul tidak mampu, hubungi kami juga. InsyaAllah kita cuba bantu apa yang kami terdaya. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Juga saya nak kongsikan sebelum saya terlupa, di pusat pengajian kita, Fatihah Learning Center Wangsa Maju juga menjalankan kelas Al-Quran. Sesiapa yang nak datang belajar di pusat pengajian kita, hubungi nombor yang kita berikan tadi yang mana duduk sekitar dengan Kuala Lumpur lah. Kalau nak dapatkan 2 buah buku itu, di mana saja sahabat-sahabat berada, boleh hubungi kami menjadi ahli cepat Quran. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah.
Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man San Yan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi Nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.